Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini kami datang lagi kepada anda semua dengan sembang santai saya dengan Dr. Kamil ni. Macam mana? Dr. Kamil? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat ke? Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Sehat ke? Sehat. Tak balik kampung ke? Tak boleh balik lah. Terus sekat. Kali pertama selepas 40 tahun. Lepas 40 tahun baru pindah ke Kuala Lumpur. Kali pertama tak balik beraya di kampung. Oh, orang lain balik tu? Tu balik bawa penyakit lah. Itulah budaya orang kita kan. Padahal kerajaan bermati-matian sedang berhadapan dengan wabak COVID ni, tapi terutama sekali orang kita lah. Yalah. Orang Kelantan. Terutama sekali orang Kelantan ni orang panggil apa? Orang Bering. Orang apa tu? Orang Gedebek. Jadi orang Gedebek ni dia tak kira orang, dia kira dia ya. Jadi tak kena lah. Dari segi hukum ke mana tu kami ni balik ke ni. Langgar perintah Wali Amri ya. Saya ingat berdosa lah. Ya ke? Sebab benda ni dia bukan negara kita saja. Di Syria, Algeria, Mesir, Saudi, semua larang. Jadi kena ikut perintah. Sebab walaupun benda harus, kalau benda tu perintah pada kerajaan, macam kita langgar traffic light lah. Harus lagu mana nanti dulu. Saya ingat satu masa dululah, saya singgah di Saudi, di Mekah. Jumpa dengan Abang Mak Syukri. Rasa saya daripada Riyadh ke saya daripada Jordan. Jadi singgah di Mekah, pergi sehari lah Mekah untuk tawaf apa semua, buat satu umrah lah. Jumpa dengan Abang Mak. Kata duk apa Abang? Dia kata, aku nak ke rumah haji. Mau mari bila? Mari sebulan lebih dah. Tak klik lagi. Tak klik. Lepas dapat visa ke? Dia kata duduk haram gini nah. Kata hati ya. Benda haram lah. Benda haram. Jadi bila benda haram. Jadi masalahnya dari segi hukum. Kata mu nak buat haji ke mana lagu ni. Melanggar segala undang-undang, peraturan apa semua sekali. Dia dari segi pemikiran, dia tak terfikir. Kan? Dia pun telengu juga. Jadi tak ikut peraturan, nak buat ibadat. Jadi, di pokok ni, tak saya kata habis klik lah apa semua. Tak, bukan saja tak boleh pala. Mungkin boleh dosa lagi. Lepas tu, ni orang balik Kelantan ni. Jadi balik Kelantan ni, dengan cara kita duk balik-balik dengan melanggar peraturan apa tu yang kerajaan buat macam mana. Acik bagi fatwa sikit Dr. Kamil. Tidak fatwa. Ni bukan soal langgar arahan ulil amri. Soalnya dia menjurumuskan kepentingan awam ke dalam satu ancaman bahaya. Itu masalahnya. Macam mana? Ada kes dah semalam. Ada kes dah semalam. Orang tu dia mengandung. Mengandung berapa? 35 minggu tu kan. Dia balik tu. Balik Kuala Kerai ke Kebang ke mana tu ni. Dia jalan dia singgah pula dengan motor ke rumah tu ke rumah siapa ke. Lepas tu cek ada polisi. Bila polisi masuk hospital. Hospital, orang-orang yang tempat dia gezerah tu, sebelah 2-3 orang tu, semua kena itu balik. Jadi sekarang ni,
Rantai yang hijau, dia dah jadi hijau lah. Pasal baru balik ni. Itulah satu kesnya. Katanya ada kebenaran polis. Tapi tak apalah itu dah terjadilah. Ni hak duk berbondong-bondong sehingga kebenaran kerajaan untuk nak beri kepada orang yang benar-benar perlu tutup dah lah. Jadi banyak keburukan kepada umum kerana tindakan-tindakan kita yang agak selfish lah. Kita mengepek dari segi psikologi saya ingat ni orang kepentingan diri sendiri. Ya ke? Dia ada kepentingan diri sendiri lah makna. Padahal kita kata dia agama ni kena utamakan hak orang ramai pada hak diri sendiri. Bukan kata dia nak balik lah tu? Pasal apa nak balik? Balik kaya couple. Balik kaya couple. Dia tak faham ke COVID ini ialah wabak sedunia. Ya. Sampai kita nak minta semaya jemaat pun terhad. Nak semaya raya pun boleh terhad. Nak berhenti semaya di tempat pun kerajaan tak beri. Dah. Jadi tiba-tiba kita pergi langgar berjujuk. Soalnya ini adalah mentaliti orang kita, orang Islam. Rendah. Rendah. Jadi dia kira asalkan lepas kajian, dia masuk jalan kampung, tak ada kata, dia boleh sampai di rumah. Kalau sampai ada kereta di rumah sebab dia boleh lari jalan tu. Sama sekali pakai waste ni, memang boleh lari. Dia boleh sampai di rumah tapi melanggar kereta. Jadi orang kita kan, dia mix secara sekular juga lah. Makna agama lain, dunia lain. Macam kata dia buat pelari barang tak bayar cukai. Pergi ke golok ke pergi kuala. Padahal maknanya ada hukum juga pelari cukai tu. Tapi dia ingat bila lepas daripada kerajaan dia tak ada masalah. Jadi terpisah sampai agama dengan mana sekular juga lah kita kata. Saya telitah macam ni. Orang gagal, betul lah macam Dr. Kamil kata tu. Gagal menghubungkan soal-soal agama ni dengan hidup. Dia ingat agama ni pergi semaya. Mungkin hok duk lari pada kajian itu tu. Tok Lebah mungkin. Tok Lebah, Tok Haji, Tok apa ni. Ustaz apa. Satu kes yang betul-betul berlaku dengan. Yang sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz. Bawa budak-budak dalam van di Kerai tu. Driver tu tak ada lesen. Dalam van tu pun tak ada kemenangan untuk bawa budak tahfiz. Tiba-tiba accident. Jadi bila accident, jadi masalah. Jadi inilah yang saya duk bimbang. Ini belum lagi kita nak bercakap tentang bagaimana nak reformasikan masyarakat kita. Nak transformasikan masyarakat kita. Bagaimana kita nak jadikan masyarakat kita itu sebagai masyarakat yang boleh ditajdidkan. Nak tajdidkan masyarakat kita. Nak kepada disiplin yang kuat. Ini macam kita pergi ke Mekah. Soal disiplin ni kan. Kalau masalah ni biasa kalau musim tidak COVID ini mati dah, macam-macam dah mati di tengah jalan kan. Kerana tidak ada disiplin di kalangan rakyat. Itu sajalah masalah. Marilah kajian molek lagi mana pun. Saya rasa tugas para ustaz, para pendakwah kita supaya mengasuh orang kita ni kan supaya kaitkan betul-betul agama dengan kehidupan. Mana kata kalau accident, siapa dia ramai. Kalau masih lagi orang Islam ramai, maknanya kita tak ada disiplin lah. Ini pun yang melanggar dia benda ni bukan berlaku pada orang kampung saja. Muhasabah juga kita kena beri kepada orang katalah rakyat Islam lah di Mesir ke di Malaysia ke di mana. Kenapa gagal? Atau mereka kata digagalkan.
tak kira lah gagal ke atau digagalkan. Maknanya kita mencapai syarat untuk mencapai kejayaan. Pasal apa? Sebenarnya apa dia kata ujian Tuhan dan sebagainya. Tapi kita tidak tengok kelemahan kita dari segi jentera, kelemahan kita dari segi organisasi, kelemahan kita dari segi keuangan dan macam-macam lagi. Jadi semua kita letak kepada takdir. Macam ni juga. Kalau kena wabak dari China dulu, dia kata pasal orang China kena ke Hongria. Waktu Hongria. Tapi kalau kena Kuala Negeri Israel, dia kata, ini ujian. Tahu email kita kuat tak kuat. Jadi, dapat standard kalau kita membuat kepada Tuhan tu. Kalau orang Islam, ujian. Pada orang kafir, musibah. Bagi orang kampung, dia ada dengar ustaz-ustaz Tok Guru mengajar lah. Nampak? Dia itulah yang membimbangkan kita, iaitu kita ambil pengajaran lah daripada ini. Ini adalah satu disaster, satu bencana yang besar. Jadi kita tak boleh lagi ambil kira bencana ni. Tanggungjawab kita untuk menyelamatkan masyarakat. Dia kalau kita katakan, masa Sayyidina Umar, dia arahkan supaya lari daripada kawasan itu. Maknanya jangan menyebabkan wabak tu lebih kuat dan sebagainya. Ini yang tak apalah kalau kita mengepek beginilah, kita sebutlah benda ni. Berapa lama duduk balik Kelantan? Raya? Sekarang duduk sini? Tiada tahun lah. Tahun ni tak balik. Saya pilih Kuala Lumpur tahun 1991. Sekarang dah 2020, masa dah 39 tahun. 39 tahun ni tak penuh tak balik. Dia biasa pula kalau puasa ni balik 2 minggu. Puasa rumah. Atau seminggu paling pendek. Lepas tu baru hari. Maknanya ni kali pertama lah tak dapat berraya di kampung. Tapi benda sama saja. Sebab bila kita balik kampung, anak-anak di sini ada 6 orang, menantu 6 orang, cucu 11 orang. Balik kampung juga nak pergi dengan kita. Okey. Bila nak hari raya, tu satu hal. Pakat balik dan sebagainya dengan melanggar peraturan dan aturan-peraturan sebagainya. Kalau dah melanggar aturan-peraturan macam kita kata tadilah, maknanya mungkin kita berdosa dan mungkin kita tidak diberkati oleh Allah balik apa semua sekali tu. Ni bila besok nak raya, lusa raya ni? Lusa. Lepas tu gapo dia kita buat nak raya ni? Tengok 6 bulan. Apa tunggu isyar daripada TV ya? Pasal apa tunggu? Dari kan bulan. Bila doktor, pasal apa doktor kami kata lusa? Ada jawab pedas katanya. Ada jawab pedas. Ada jawab pedas. Lagu mana jawapannya? Mengikut falak tak nampak. Bila mengikut falak tak nampak, benda kaedah kena cukup 30 hari. Jadi esok hari yang ke-30. Hari yang 29. Jadi maknanya apa ada dah. Tapi macam tadi lah. Tengok juga. Pasal apa? Jadi tak percaya ilmu falak. Bukan tak percaya ilmu falak ni. Masalah kebergantungan yang melampau terhadap nas-nas kitab klasik ni, sehingga kita menolak semua teknologi dan sebagainya. Dia bukan teknologi ni, ilmu falak sendiri dah kata tak nampak. Yalah, ilmu falak tu ilmu teknologi. Dia tak nampak. Balik kepada nas. Cukup 30. Saya nak tanya begini. Di zaman kita ni, perlu kalau lagi kita pergi tengok anak bulan? Itu soalan. Kalau ikut mazhab
ikut mazhab harfi ya. Ikut mazhab literalis. Nak tengok juga lah pasal hadis tu. Tengok. Hadis kata kita pakai... hadis kata lagi. Hadis kata... Hadis kata nampak anak bulan. Kenapa hadis kata... Nampak anak bulan. Hadis kata sumu li ru'yatihi. Hadis kata sumu li ru'yatihi. Wa aftiru li ru'yatihi. Faham tu? Nampak? Perkataan ru'yah. Ro'a mana kan dia ro'a? Mana kan apa ro'a? Tengok. Nampak? Ro'a fil mana? Tengok. Ro'a bi'ainihi. Tengok dengan tangan, dengan matanya. Ro'a fil manam. Dia bermimpi. Ro'a ra'yal ain. Tengok dengan mata. Ro'a fi ra'yihi. Maknanya pada fikirannya. Fi ra'yi. Bi ra'yi. Sumu li ru'yatihi itu maknanya sama ada mu tengok dengan mata, kamu tengok dengan pemikiran, kamu tengok dengan apa-apa semua sekali. Jadi kalau dah hisab ni dah tinggi sangat, buat gapo lagi ru'yahnya? Saya tanyalah Profesor Nazri, lagu mana kita tengok pun dia kata untuk menyokong untuk menyokong ru'yah. Saya kata kalau nak kita tengok ru'yah, tak payahlah buat mikot-mikot, tak payah astronomi dia tu. Dia kata astronomi kita ni baru ni misalnya mengubah waktu subuh tu. Mengubah waktu subuh tu bukan faktor anak bulan tu, faktor matahari. Saya nak tanya, nak ginilah, bukan nak mempertikaikanlah. Kalau kita nak bercakap tentang perubahan tamadun, nak bercakap dengan mula-mula saya kata nak kata revolusi itu teruk sangatlah, dengan tajdid tamadun, pembaharuan tamadun. Saya rasa tak boleh dah kita nak berpegang dengan cara lama. Kalau kita kata kena tengok, tak boleh kena tengok sebab nak pastikan Nabi suruh tengok. Bila saya kata, bolehkah guna fikiran ar-ra'yu? Ra'yu tu fikiran juga. Tengok mata, tengok fikiran. Ar-ra'yu fil manam tu mimpi, bukan nak suruh mimpi. Tapi dia orang kata, kena tengok juga sebab ada hadis. Tapi kalau waktu zuhur, waktu asar, kita tentu dengan apa? Sebenarnya kalau nak kira kitab, saya kitab Qardawi, Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah Nawawiyah. Dia kata tak payah tengok anak bulan. Boleh kira hitung. Qardawi kata, dia nak ta'amal Ma'as Sunnah. Ya. Boleh, tak ada masalah dah sebab dia kata, dalam sekarang ni, ilmu hisab matematik tu dah maju. Maknanya nak berlaku kesilapan tu sikit. Sebab dia kata kita boleh pecahkan langit, bangunan tinggi dan sebagainya. Saya paling maju sekarang ni, kamu terbang, memperhati minyak atas udara, masuk, jet masuk. Jadi itu semua kena matematik. Jadi kalau kita boleh percaya matematik, bangunan tak condol, memperhati minyak, kenapa tengok mudah untuk gaya ni kita boleh terima? Hak depan mata benar tu, Twin Tower tu. Kenapa tak? Jepun sah, Korea sah. Dapat dengan persamaan skema semua sekali. Tapi, yalah, orang-orang bukan Islam duk suka dia kata Islam ni agama apa, pakak kita anak bulan apa. Masalah orang lain. Maknanya bukan saja dari segi apa, dari segi konsep kita beragama tu kolot sangat. Dan inilah yang membezakan Islam dengan tamadun Islam tu. Islam tak ada masalah ajaran tu. Tamadun tu adalah orang tu. Dan sekarang ni jauh sangat antara Islam dengan orang Islam. Dia punya gap untuk memahami Islam bagi orang Islam tu
Ya, ya. Macam kita kata bagi satu ilmu yang tinggi kepada budak-budak. Jadi tak boleh faham. Jadi macam itulah. Ambil nota universiti, bagi budak sekolah rendah, ada budak sekolah menengah. Jadi, tidak menguraikan sikit pun tentang hebatan nota tu. Tapi yang jadi masalah ialah kepada budak yang membaca nota. Itu yang berlaku pada Islam sekarang ni. Ya. Kita harap orang tak marah dah. Tuan-tuan guru kita tak marah, ustaz-ustaz kita tak marah, para mufti kita tak marah. Tapi orang macam kita ni, kita pun ada pelajaran. Nah, kalau kita tak kecek... Saya baca artikel. Saya baca artikel 3 hari lepas. Ya. Saya kenal dia ni. Dia ni orang Kelantan juga. Dulu belajar di ITM. Ya. Dua dia belajar mereka mana lah. Dia kita, tapi kena dengar lah. Satu sebab ialah pada satu ketika orang-orang yang belajar agama tu adalah terdiri pada orang-orang yang IQ-nya rendah. Sebab yang IQ dia kata dia ambil, jangan marah lagi lah. Yang IQ tinggi kerja ambil atas luar negeri. Jadi doktor, jadi engineer, macam-macam lagi. Kemudian mengaji pula bidang sains sosial dan sebagainya. Yang lembek ni, ya kita kata ya buruk ni, atas maksud tu. Jadi sebab itulah fatwa-fatwa. Dia kata bukan saya kata ni. Sebab tu dia kata fatwa-fatwa yang dibuat oleh orang sekolah agama jadi masalah dia. Itu pandangnya dia. Yalah, itu pokok Islam liberal lah tu. Itu melampau juga. Melampau yalah, tapi nak ceritanya, mana siapa orang boleh tanggapan begitu. Sebab fatwa-fatwa kita kadang-kadang menjaikalkan. Mana nampaknya bodoh sangat. Begitu kan? Saya ada kaya sekarang ni. Memang fiqhun nasi dengan fiqhul wakil. Memahami nas wahyu dengan memahami realiti. Jadi masalah orang agama sekarang ni, maksud kita ni, faham nas, faham Quran, faham hadis, boleh baca kitab. Tapi bila pergi kepada realiti, kita tak faham. Macam kita buat khutbah ni. Dia buat khutbah tu dalam bilik awal dingin. Dia pejabat agama dan sebagainya. Dia tidak bergaul dengan rakyat, tak faham apa masalah rakyat dan sebagainya. Dan dia tidak dapat menghayati masalah-masalah rakyat. Jadi cadangan kita lagu mana? Cadangan kita lah supaya kita ni tidak buat saja. Dia saya rasa lah dia kena terbuka sikit lah. Kena terbuka. Dia kali bidang-bidang lain. Nak parik pun panggil konsultan. Nak lain pun panggil konsultan. Dan kita bidang agama ni konsultan pun tak ada. Jadi kalau tak ada konsultan, kena panggil lah. Kalau tak percaya ada negeri, panggil orang negeri tu. Syekh-syekh besar dan sebagainya. Dia buat syekh-syekh besar tu pula. Dia tak payah dekat wakil sini. Dia panggil apa. Kalau saya dengar ada 3 hari ni. Saya dengar ada 3 hari ni. Ceramah-ceramah di dulu saya buat cerita Malik bin Nabi. Ini cerita yang baru ni. Dr. Jasir Sultan. Dia sebut Malaysia, Jepun, Korea, Malaysia, Turki, Jepun, Malaysia. Jadi bagi negara Islam, Malaysia di puncak dah. Turki ni di puncak dah. Dah lain lagi tu. Ini tak bicara lagi babak ni. Nak semakin raya macam mana? Saya baca pening dah kepala. Yakin kata, kena baca khutbah. Ni esok ni, semakin raya di masjid, semakin raya di rumah. Ada beza ke tak? Syria kata, kalau semakin di rumah ni, tak payah baca khutbah. Saudi pun kata tak payah baca khutbah. Tapi kita punya, mungkin mangsa kita lah. Walaupun ditiru orang apa anak-beranak pun dia baca khutbah. Jadi apa sejak khutbah tu? Jadi balik tu juga lah. Jadi kita tak khutbah setiap hari dah anak ni. Tapi saya nak baca juga khutbah. Baca juga? Kita agama ni macam tu lah. Nak baca, tak nak baca. Fungsi khutbah tu apa? Nak baca. Pasal nak ambil peluang lah. Boleh cakap kata 2 hari raya.
Dia fungsi khutbah sendiri tu gapo? Dia fungsi khutbah tu dia macam ni. Sebab tu semaya seorang, semaya jemaah tu pahala dia 70 lebih kali ganda. Nampak tak? Kalau semaya seorang, kita dengan Tuhan. Tapi semaya ramai, apa kita dengan Tuhan saja? Kalau semaya terawih, semaya gapo ni, semaya malam, qiyamul lail tu, kita munajat kita dengan Tuhan. Itu lebih dekatlah kita dengan Tuhan. Tapi bila kita semaya jemaah, maknanya fungsi sosial bagi semaya tu. Nampak tak? Bila jemaah, kita semaya jemaah. Maknanya kita berjumpa. Kalau dalam satu kampung tu, berjemaah 5 waktu. Ataupun solat maghrib dengan isyak. Ingat duk kampung dengan saya. Tak? Orang sakit gigi pun kita tahu. Anak jemaah yang kata, mana Abang Muslim yang tak nak nampak ni? Okey, jemaah tu tak? Bila jemaah, kita tak jemaah di kampung kita. Tak jemaah di balasah kita. Pergi jemaah di pada lebar. Jadi orang pada lebar tu, kita, orang pada lebar, orang pada kedono, orang sini, masyarakat lebih besar. Maka tak bolehlah nak jumpa gitu-gitu ni, itu dah ramai sangat. Tu imam baca khutbah. Jadi, bila hari raya, 2 kali setahun, masyarakat lebih besar. Kalau nak ramai lagi, duduk lagi, pada khutbah. Itu fungsi khutbah. Tapi kita melihat Islam dalam kacamata sebagai agama yang tidak ada sangkut paut dengan. Ini yang Qaradawi banyak menyebut tentang fungsi zakat, fungsi sosial, fungsi apa zakat tu. Apa dah? Ini lebih pelik lagi. Lebih pelik lagi. Kalau ada khutbah rumah tu, pakai tukar. Satu masa dengan Syria dia kata kan main di rumah tak payah duduk naik atas mimbar lah, di atas kursi, tak payah pakai tukar kalau nak mayat. Pasal apa naik atas mimbar tu? Kalau di masjid takut tak nampak. Nah, terutama kalau tu email tu pendek ke. Dia bincang pula. Dan kita nak bincang pula. Mimbar Nabi tu ada 3 anak tangga. Okey. 3 anak tangga. Jadi lebih kata Masjid Shah Halal tu. Mimbar dia tu tinggi kan naik. Jadi puak gulung yang tak adil lah. Tak boleh mimbar lebih tinggi daripada tu sebab Nabi 3 anak tangga. Macam mana kita pandai-pandai lagi bid'ah. Lebih 3 anak tangga. Hak tu pok gila bid'ah pula tu. Hak tu bid'ah ni bid'ah tu satu hal lagi. Tak. Banyak masalah lah. Hak lucu lagi. Apa fungsi tukar tu? Saya baca dia kata dalam Nabi dulu. Kita angin Quran. Di kiri pedang. Quran tu wahyu. Pedang tu tanda kekuasaan. Tapi bila orang Islam dah lemah. Sama ada kita lemah. Takut nak pakai pedang dah. Pergilah tukar kayu. Jadi orang pelakih orang Islam ni kayu. Mari ramai gemulah. Tak sebut lah. Dia Kelantan, dia semangat. Dia pergi hadis tu. Dia kata, sekarang ni, tak pergi dekat kayu. Kena terpakai M16 tu je lah. Lambat kekuasaan. Pakai bedil, pakai senapan. Sebab tu dia lepas daripada revolusi Khomeini, dia imam dia pegang senapan. Jadi banyak perkara lah. Kalau saya yakin pun tengok masalah hiburan pun macam tu juga. Qaradawi tak ada apa dia kata. Kalau switch di tangan kita, nak dengar radio, nak dengar lagu pun, kita tengah 10 minit. Dia tak ada. Allah. Lu baca betul-betul Quran. Ibu yang melalaikan. Kata orang pergi ke malam,
tak tahu berapa jam macam-macam. Tapi kalau benar dekat tangan kita, nak dengar Quran 10 minit, dengar lagu 1 minit, 2 minit. Nak kereta daripada Kuala Lumpur, nak balik Kelantan. Pasal Quran sampai di Raut tu letih dah. Quran ni dah berat. Kita pun letih dah dengan sama agama. Letih juga. Saya sekarang duduk di macam tu 8 jam. 4 jam dengan ceramah, sejam nak muntah dah. Saya kat hari dan ni kenal belakang. Dunia Islam. Semalam pun tengok apa ni, semalam terawih di Masjid Azhar. Ramai. Kalau Masjid Azhar tu dia luar, dia benar. Bukan kata 20 orang, 40 orang. Cuma dia kena jarak kan lah. Tapi dia semalam terawih. Ramai di Masjid Azhar pun. Dibenarkan lah. Dia kalau macam ni, kita... Jadi inilah kita kata. Islam tu sauratun fikrah. Dia masalahnya kalau itulah sekarang ni kebenaran untuk buat penggambaran filem pun ada dah. Sedangkan kebenaran untuk berjemaat berapa tu dalam kalangan yang sikit dan lama pula tu, kebenaran okeylah, kita tak nak sentuh lah tu. Sebab itu kalau tersentuh kerajaan dan sebagainya. Tapi saya lebih minat nak sentuh budaya kita. Hebat setara mana pun kerajaan, kalau budaya kita rendah, Islam ni tak boleh lah. Sebab sekarang ni kita pula nak fikir, nak bincang tentang nak dakwah. Orang bukan Islam supaya masuk dalam Islam lah apa semua sekali. Jadi kalau kita ni, Islam kita bawa tu tak perlu. Misalnya, saya tak tahu hari raya ni, kalau dah semaya tu, betul lah kita boleh terima tu. Sebab itu kita kena hormat pandangan pihak keselamatan. Kata semaya lah masing-masing. Tak boleh kalau kita nak siarkan semua sekali, biar orang pakat tengok khutbah di Masjid Negara. Satu khutbah saja. Sebab media dalam masyarakat kita ni hebat. Kata apa tu, Imam Besar Masjid Negara, wahai umat Islam di seluruh Malaysia. Kita semayang di seluruh Malaysia ni pukul berapa? Pukul 8 atau 8.30. Takut kita ni tak cekak nak lewat. Lepas tu pakat duduk diam, pergi kat TV, saya nak baca khutbah. Khutbah hanya satu khutbah untuk seluruh Malaysia. Bagi arahan apa-apa oleh Imam Besar Masjid Negara. Kalau saya Imam Besar Masjid Negara, saya usahakan supaya orang dengar kita, khutbah kita tu. Sebab kita ada authority. Benar-benar macam tu. Tapi kalau kita jadi yunyah, orang tu tulis, orang ni gini, orang ni baca sekian. Jadi macam-macam orang panggil Islam dalam negara kita ni tidak tersusun dengan baik. Ini benar-benar ni kalau kita bercakap tentang apa ni hari raya ni, benar-benar macam itulah dah. Saya nak ulang. Pertama sekali balik hari raya, kita melanggar peraturan negara. Tidak ada berkat. Kemudian kita pula yalah masalah tengok anak bulan dan saya rasa bagi saya lah, jangan pula ashabus samahah marah kat saya. Saya ni orang tua. Jangan cepat marah lah. Kalau boleh, dulu kita tengok anak bulan. Kadang-kadang saya ingat zaman kecil dulu, pukul 9 pagi tu tak tahu lagi nak raya aku tidak. Saya ingat tu. Lepas tu suruh Pak Jusman pergi gatih basikal. Pergi tanya rumah Tok Gawa. Pukul 9.30 kat pukul 10 baru Tok Gawa klik. Pak Jusman klik. Tok Gawa kata, tak raya, tak nampak semalam. Mak Cik Timah kata, aku makan dah tupak tadi. Tak nampak anak bulan baru tahu. Okey, lama-kelamaan cepatlah. Kemudian kita ambil campur. Ini yang kita amal ni tu ialah rumusan daripada seminar di Turki. Dalam seminar tu,
putusan buatnya, dia kata untuk menjaga sensitiviti, untuk menjaga sensitiviti para ulama kita, terutama sekali ulama-ulama yang tradisional ni, betul. Kita campur. Ru'yah pun ru'yah, hisab pun hisab. Kita buat hisab dulu, kemudian kita buat ru'yah, campur sekali. Sebenarnya, campur tu kita sahih. Ya. Kita sebenarnya pakai hisab. Ru'yah tu gitu-gitu lah. Maaf lah apa tu Profesor Zamri, saya nak sebut tu. Maknanya, sekarang ni, hisab telah memainkan peranan yang penting, boleh menentukan keadaan. Cuma ru'yah itu dilakukan berasaskan kepada hasil hisab, dan hasil hisab itu telah memberi pertolongan kepada ru'yah, maknanya hisab lah. Cuma oleh kerana mungkin para ulama kita keberatan untuk menerima. Tapi itu tahun 80-an, 90-an. Saya rasa lah ni adalah hati kecil para ulama kita sekarang. Boleh terima dah ru'yah, apa tu hisab saja tu. Cumanya tidak ada keberanian di kalangan regulator kita untuk nak cerita, kita hisabnya lah. Kita ada pegawai istimbat, pegawai macam-macam. Pegawai falak pun ada. Dia jawab mufti. Itu kontradik lah. Kau macam mana, Dr. Kamil? Ulas sikit. Balik semula bab ru'yah hisab ni. Saya putus saya. Tukar hari pun balik. Saya pun tak. Tapi saya rasa macam tu lah. Mana sekali, orang bidak agama macam bidak lain kot lah. Ini saya nak sebut sikit boleh kah? Boleh lah. Punca dia. Kita panjang sikit hari ni. Lepas tu kita edit lah. Punca dia ketika Barat ambil ilmu Islam, dia balik, dia maju ke ilmu Islam tu. Jadi pada masa tu, kita pun kata, bermula zaman Afghani dengan Abdo, dia kata kita pun ada maju macam Barat juga. Tapi yang maju macam Barat, kita tu ialah zaman dulu. Jadi, perbandingan itu ialah katalah perbandingan Barat abad 18 dengan kita abad 14. Jadi kita tinggal berapa abad. Menyebabkan kita akhir tengok ke belakang umur. Lepas tu mari Rashid Ridha pula pun Rashid Ridha kata kita tak akan berjaya kecuali kita lalui apa yang dilalui oleh orang zaman dulu. Jadi setiap masa kita nak berjalan, kita tarik break. Tarik break. Tengok zaman lapar. Sebab zaman lapar yang sudah gemilang, indah, cemerlang. Jadi kita tidak banding dengan zaman kita sekarang. Itu jadi masalah. Jadi semuanya kalau kata kalau bawa kereta, tengok lampu, tengok cermin belakang lah. Istilah. Okey. Dia macam ni. Kalau tengok cermin belakang tu, untuk mencari panduan bagaimana kedudukan trafik, boleh. Maksud Rashid Ridha, maksud Muhammad Abdul, tengoklah di belakang, maknanya kamu buat sebagaimana orang belakang buat. Buatlah sebagaimana orang zaman dulu buat. Jangan terima yang dulu tu sebagai hasil ready-made punya terima dah. Buat macam dia. Okey. Bila buat macam dia, katalah mengapa dia buat macam ni? Kerana dia mengambil kira realiti dekat dia. Mengapa macam ni? Bila kita buat sesuatu, jadilah. Ni tidak. Mana kita pergi ambil benda tu, buat hari sini, orang kata, hebatnya pada waktu itu kenderaan Nabi-nya ialah unta. Kita bawa unta. Import daripada Australia. Hebat zaman Nabi pedang Ali, Zulfaqar semua sekali. Kita dia ingat pedang tu sakit. Tak. Siapa di negeri apa tu duk jaja rambut Nabi ni ada. Satu khurafat besar. Tapi melibatkan dengan presiden, melibatkan dengan apa. Jadi benda-benda macam ni, saya rasa umat Islam ni kalau nak maju, kena hapuslah benda-benda ni. Jangan marah lah, jangan marah kat kita lah. Kita ni tua-tua ni. Bagilah ruang kepada kita bercakap. Kita tua-tua ni. Kita tak bukan nak. Macam saya tengok
satu bukan nak mengatakan kepada tasawuf, tarikat dan sebagainya. Dia kata bermula kelemahan itu apabila orang sudah meninggalkan kerja-kerja sosial atau Islam sebagai agama sosial, tapi sudah hanya melihat diri, membersih diri, taubat diri kita saja. Dan kita dah tinggalkan masyarakat. Tapi kita masuk dalam hauzah-hauzah yang melibatkan berlaku juga. Jadi faktor tu banyak. Jadi faktor tu bukan melibatkan individu atau satu institusi, tetapi tamadun Islam secara keseluruhan. Sebab tu kalau kita nak baiki sekarang ni, maknanya kita kena mula daripada salah pemikiran. Salah pemikiran. Jadi kena betul pemikiran tu sendiri. Yang kedua, salah kaedah kita nak memperbetulkan tu. Sebab tu macam kita kata soal percaya qada-qadar, soal percaya pada nasib. Jadi segala kelemahan kita nasib, segala kelemahan kita qada-qadar Allah tentukan. Jadi kita ni tak pernah salah lah. Sebab Tuhan menentukan lah. Jadi betul lah Tuhan tu menentukan, tapi ada sebab. Sebab tu kita nak baca surah Kahfi, baca surah Zulkarnain, baca surah kehebatan Raja Zulkarnain dan sebagainya. Tapi ni kita ni okeylah, kita kata balik KJI duk bagi ingat masalah ziarah hari raya. Jadi ziarah hari raya ni pula KJI mula-mula KJI kata okeylah 20 orang. Jadi tak dengar tu. Tak dengar. Jadi 20 orang. Tak apa, tak ada masalah. Masalahnya sekarang ni, saya takut sekali. Tu tak dengar, dia bertambah balik. Kes COVID ni akan bertambah balik. Bila bertambah balik, yang paling bahaya sekali, bila orang macam Datuk Hisham tu, ataupun orang-orang di, dia panggil, di barisan hadapan, fed up. Bila puak-puak ni fed up, maka penyakit ni tak boleh nak kontrol dah. Tak boleh nak kontrol dah. Bila tak boleh kontrol tu, habislah kita. Saya bukan takut benda-benda macam tu. Tapi maknanya, dari segi pembinaan tamadun, kita tidak boleh menjadi umat yang akan memikul tamadun itu. Jadi dalam Quran tu, Quran royak. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Membuat zalim, melanggar perintah ni COVID apa semua sekali ni. Kena takut. Kalau kena terbalik faiz pula, Tuhan tidak akan turun bala kepada dia saja. Mungkin dia tak kena. Kenanya ni. Kita pun kena. Sebab apa kena? Sebab awak tidak melakukan dakwah dengan betul-betul bagi tahu kepada masyarakat. Kita ni bersalah tidak bagi tahu betul-betul kepada masyarakat. Tapi kalau kita kecek, kata Allah apa ni. Semua tak betul. Jadi saya takut, saya sokong ni kalau seorang orang sosiologi, orang dari segi dia kata lah. Sebab tu kalau KJI kata semaya hari raya 20 orang. Okey lah. Asal boleh sudahlah kita nak syiar tu. Tapi ni kalau kata bukanlah boleh ziarah hari raya. Hak terbeak peluk, hak terbeak cium, hak terbeak apa tubik berlakon. Meremeh-remehkan benda yang besar, membesar-besarkan benda yang remeh. Ini akan berlaku dalam masyarakat kita. Ini yang menjadi masalah. Begitu juga pesta pergi kubur, itu satu hal lagi lah. Itu benda-benda kecil sangat. Di Kelantan sekarang ni orang tak pergi dah kubur-kubur tu. Kalau biasanya pergi kubur-kubur yang ada wasiat, ada wakaf dan sebagainya, macam kubur tuanku sebagainya. Jadi benda-benda macam ni lah yang kena peringat kepada masyarakat kita. Jadi oleh kerana itu,
Macam mana Dr. Kamil kita nak udah balik lagi lah. Boleh dengar ke tak? Boleh dah? Betul lah, baru dengar balik. Jual lah telefon cahaya tu pihak lain lah. Dua dah ni. Tukar dua dah. Pergi beli iPad lah. Bangsa lama sah. Untuk minggu depan beli iPad lah murah. Cari iPad hot buruk-buruk tak apa tu. Dia mana sekarang ni. Ayat ni. Segata ubat ni tak habis hari ni. Betul lah. Orang Islam sekarang ni, segata ubat tak boleh selesai lagi. Cuba ayat molek ni. Dia isu pemikiran ni, dia ilmu satu. Tapi ilmu itu tidak dicanai menjadi pemikiran. Dia jadi ilmu macam tu lah. Jadi macam mah tokoh yang tidak dicanai tu, tak boleh pakai. Naratif lah. Canai balik. Canai balik. Kalau lagu ni mana kalau kata ustaz-ustaz ni tak gerak, kita minta buat cikgu-cikgu lah pula tolong kita lagu mana. Yalah sekarang ni dari segi pemikiran Islam ni, sekarang ni orang yang bukan ustaz pun dah jauh ke depan dah. Dan mereka sudah kepada bahan-bahan, walaupun mereka tak buat bahasa Arab sekarang ni, bahasa Inggeris, bahasa lain. Kita tak nak lampau rigid kepada benda-benda satu sumber saja. Maknanya sekarang ni, kalau dia rajin lah. Kalau rajin lah. Macam-macam sumber boleh saya sekarang belajar kat Azhar setiap hari. Contoh lah. Masa sekarang ni, Universiti Negara pun kita boleh belajar. Dan sekarang ni ada satu lagi kita boleh tinggal sekarang ni. Kuliah maftuh. Muhadarah maftuh. Macam-macam tajuk. Berpuluh-puluh tajuk satu siri tu. Ini biasa dia buat di negara Arab maju ya. Jadi betul-betul patut. Tapi yang peliknya puak-puak yang ada asas agama kita, dia tak suka benda tu. Saya tengok dalam MDN ni, dalam masa akhir-akhir ni, dia bawa bahan-bahan untuk mengutuk Wahabi. Nampak tak? Puak ASWJ ni. Dia bawa, dia kutuk Wahabi. Kita kata tak sah lah benda-benda ni. Tak sah balah lah, tak ada orang. Mu ni duk pukul angin. Oh tak boleh. Lepas tu dia tanya, Datuk sendiri ni pegang Wahabi ke SUJ? Astaghfirullahaladzim. Hak Wahabi tu pula, oleh kerana dia kalah ke? Dia bawa juga dia. Sikit dia, selit sikit. Jadi kalau itu, saya duk bimbang takut. Orang kita ni sudah dihasut oleh... Sekarang ni? Betul pula. Dah, boleh dengar lagi. Sekarang ni ke mana? Dia... saya bimbangnya, makna orang panggil, hok duk kelahi antara ASWJ dengan Wahabi selagi mau tengik. Macam tak ada masalah lain dalam hidup ni. Masalah, dia kelahi dua tu. Kalau kita tegur, dia kata, Allah, masuk neraka ni. Tak betul dengan masalah akidah ni. Ni apa, ini asas sekali, ini apa sekali. Dia tak boleh beza antara akidah dengan ilmu kalam, dia tak boleh beza. Nak royak, dia kat royak dah. Jadi saya punya pegawai dalam betul pun pembantu berasa lemah dah. Orang tak kena nak buat apa. Dia sekarang ni bukan orang awam saja. Kalau kita tengok tulisan pesyarah kita pun, bila dia pegang satu side tu, dia pegang satu mazhab tu, dia akan pegang mazhab tu, dia itu agama dia. Bukan Islam yang Quran hadis tu agama dia. Agama dia ialah mazhab yang dia pegang tu. Kalau mazhab Asy'ariyah lah. Kalau Maturidiyah lah. Kalau Wahabi lah. Jadi sekarang ni orang meninggal betul lah Quran kata tu. Kamu meninggalkan kitab di belakang. Jadi kita pegang benar rantai tu sebagai yang utama. Dia macam ni. Kalau dia orang ni boleh faham kan. Kita ambil lah seni lukis. Ambil seni lukis. Jadi biar pok ustaz kita ni, ustaz hok duk balah Wahabi lah, Wahabi ASWJ ni, biar dia pergi belajar seni sikit. Seni tu, seni lukis tu lah. Lepas tu hok duk balah tu, abstrak ke,
real ke, seni untuk seni ke, seni untuk masyarakat ke. Hak tu perbalahan dari segi idea tentang kemajuan. Itu bukan lagi masalah seni. Masalah pandangan peribadi dan sebagainya. Siapa dia yang kata seni untuk seni? Bukan seni untuk masyarakat. Maka dia bukan ahli seni yang betul. Astagfirullahaladzim. Mengapa kita tak nafi macam tu? Siapa yang kata seni itu untuk masyarakat? Dia bukan seniman. Dia orang masyarakat. Siapa yang kata seni itu untuk seni? Dia tu begini. Allahu Akbar. Jadi benda-benda macam ni, saya kata mereka ini perlu belajar daripada banyak sumber. Mesti belajar daripada banyak sumber. Kalau tidak, saya kesian kepada orang-orang awam. Jadi bingung habis. Jadi balik kepada asas dah. Jadi asas ini berdasar kepada pengalaman, berdasar kepada pembacaan, berdasar kepada sumber. Jadi kalau dia hanya baca sumber mutakhirah, sumber nota-nota kuliah sahaja, atau buku aliran tertentu sahaja. Jadi begitulah fikiran dia tu. Apa yang kita makan, zat itu, itulah badan kita. Apa yang kita baca, itulah akal fikiran kita. Jadi di mana kita nak mula? Nak mula betulkan makanan yang seimbang, nak betulkan baca ayat seimbang dan sebagainya. Itulah. Nak sebut satu, dia akademik Islam sendiri sebagai boleh dengar tak? Boleh lah, boleh. Di jabatan kita itu ada perbezaan antara satu jabatan dia ialah kita kena ulang lagi lah. Macam juga air raya kita ni, sekarang ni kita duduk berjauhan. Gimana nak bagi duit raya ke anak-anak? Itu juga. Kalau dari segi pembinaan ekonomi ke apa semua sekali, kita bagilah tabung tu, anak-anak tu jangan duk bagi runcit. Ini benda-benda yang macam ni lah kadang-kadang. Yalah kalau kita bercakap tu terlampau jauh lah. Mungkin oleh kerana kita punya device tu tak bawa betul juga. Sebagai satu celoteh untuk perbualan saya dengan Dr. Kamil ni, menjelang hari raya kita ada banyak masalah. Dalam kita katakan kita nak cakap tentang selepas kita kata kelaziman baru. Ini nak kritik orang bahasa pula nah. Patut bahasa kita kebiasaan ada, kelaziman ada, tapi duk cerita tentang normal. Macam tu juga pupak ustaz duduk balas apa benda-benda khilaf tu. Saya tak setuju dah masalah macam tu. Takut. Jadi orang pun marah kita cakap ni apa tu. Tapi bagi masyarakat kita yang tidak boleh menerima arahan-arahan kerajaan itu, dari segi agamanya mereka kena tahu bahawa dosa. Atau zaman dulu saya kata dengan abang saya sendiri pun, saya pernah tegur bila jumpa di Mekah, nusuk sebagai pendatang haram untuk tunggu nak buat apa tu, nak buat haji. Haji tak tahu haji ke berapa, dia duit Belanda, mari dengan apa semua. Benda-benda macam tu lah. Kemudian macam gelagak kita pada hari raya ni, apa yang dibimbangkan oleh kerajaan, oleh pihak-pihak yang berada di barisan hadapan tu, kita kena fikirlah, jangan terlampau selfish sangat. Mudah-mudahan kita boleh menjadi orang yang membantu untuk mempertingkatkan tamadun dalam masyarakat kita ni. Okey, saya rasa setakat tu lah dulu Dr. Kamil. Ya. Setakat tu lah dulu. Kita pun ada masalah. Nanti kita kecek kemai tinggi tu. Sebenarnya telefon kita pun ada masalah. Tak sedap. Tak sedap. Orang kata awak kecek tinggi-tinggi. Telefon awak sendiri pun tak susah. Bukan telefon ni, dia line. Ya dah. Tak boleh kata
Jangan Sarah kodak-kodak tu. Tengok telefon kita dulu. Benda kita tu dalam masa hujan boleh meletup kedak. Boleh kita kritik diri kita sendiri lah. Okeylah kita start ni dulu. Kita maaflah kepada para penonton. InsyaAllah kita akan baiki keadaan ini pada minggu hadapan dan puasa mudah habis kita tubuh pun tapi sebenarnya bos mula puasa ni lebih segar. Dah. Musim puasa ni lebih segar sebenarnya daripada musim. Lagi sihat. Bagi tahu apa nasihat sikit Dr. Kamil. Setakat-takat yang boleh setakat bunyi. Kalau tak bunyi tak saya stop lah. Bagi nasihat. InsyaAllah kita akan baiki keadaan ini pada tak jadi dah juga. Okeylah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekianlah dulu celoteh kami ini. Walau bagaimanapun Dr. Basri kita bagilah kepada masyarakat lebih baik daripada duduk dengar apa tu hak hiburan ikut saya ikut dia dengar dan sekejap. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya COVID-19 ni banyak rahmat di sebalik apa yang terjadi ni banyak Tuhan nak beri pengajaran kepada kita lah. Rupanya ramai orang tak sedar. Waktu masjid boleh buka bebas, orang tak pergi. Bila tutup tu, baru orang rasa rindu nak pergi masjid. Bukan juga benda yang lain. Dan sekarang ni... Kalau buka pula ni, pergi ke? Tak pergi pula lah. Boleh kena terbalik lah. Cuma saya tengok di negara-negara Arab perdebatan lagi hebat dari kita lah. Iaitu antara konspirasi ataupun benda ni memang tabi'i. Sampai orang Arab ni dia berkelahi dalam TV dia kan. Yang kata teori konspirasi ni. Sebab sekarang ni dikatakan di Amerika pun saya jangka lah. Dia kata masih 100,000, dia akan masih sampai 140,000 lebih. Yang akan berlaku pada masa akan datang ni adalah budak-budak kecil pula. Dia masa 5-6 bulan tu beratus-ribu pula. Sebab itulah yang teori yang mengatakan benda ni benda konspirasi. Sebab COVID ni dia cari budak yang orang tua. Yang orang tua ni, terutama orang tua yang 60 ke atas, ada pula penyakit kencing manis, ada pula penyakit buah pinggang, ada pula penyakit darah tinggi, iaitu yang mati. Dari negara kita pun orang muda. Tak apalah. Betul. Dia gini lah, saya perlu tutup lah lagi. Duk balah sama ada penyakit tu natural ataupun konspirasi atau semua sekali. Semuanya qada Tuhan. Kita kena balik situ. Ini di Amerika tu. Dia sedap bunuh rakyat orang. Rakyat Palestin berapa banyak mati kerana dia. Sekarang ni bila dia kena sendiri, bukan kena nak kata macam tu. Tapi Tuhan ni, balasan Tuhan tu. Jadi itulah masalahnya. Doa orang yang mazlum, yang dizalimi. Jadi sekatalah dulu